بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kesempatan kepada kita, peluang kepada kita untuk dapat sama-sama kita bertemu pada malam ini, dan ini merupakan kedatangan pertama saya lah ke sini. Baru-baru ni saya pun ada Seri Malaysia Kepala Patah dekat ni. Tu lah sebab masa datang Seri Malaysia tu petang tu dengan anak duduk habis dah program lepas pusing sampai sini cari makan. Mari tadi tengok kedai makan ni dah makan baru ni. Kata dekat dengan hari tu program dengan Jabatan Agama. Jabatan Agama Penang. Sebelum Raya Haji kan. Dan terima kasih kepada pihak Baitul Rahmah di atas jemputan ni, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita untuk kita dapat meneruskan program pengajian kita ini insya-Allah. Jadi insya-Allah sebagaimana yang dimaklumkan kepada tuan-puan, hadirin, hadirat, insya-Allah malam ni kita akan memulakan pengajian berkenaan dengan daripada buku karangan Syekh Dr. Abdul Razak Al-Badr yang telah diterjemahkan oleh anak saya sendiri. Alhamdulillah, dan insyaAllah dalam seminggu, 2-3 minggu lagi lah insyaAllah akan siap untuk terjemahan buku yang kedua juga daripada Dr. Abdul Razak Al-Badr. Jadi dalam buku ni tidak dikemukakan, saya pun teringat hari tu nak bawa biodata kepada pengarang kitab ni sendiri, iaitu Dr. Abdul Razak Al-Badr. Dan dia ni adalah salah seorang daripada pensyarah di Universiti Madinah Saudi. Jadi antara faktor yang menarik minat untuk saya suruh anak saya terjemahkan buku ni, kerana dari segi isi pengisian buku ini, sebagaimana yang ditanya kepada saya oleh beberapa orang, tanya buku ni sebenarnya konten isi dia ni ke arah ilmu apa, bahagian mana. Jadi kalau kita lihat kepada keseluruhan isi buku ini, ia lebih kepada persoalan tazkiyatun nafs, pemurnian jiwa, yang biasanya di kalangan masyarakat kita panggil tasawuf, ilmu tasawuf. Dia sebab pemurnian jiwa ni, dia tak boleh lari, nombor satu tak boleh lari daripada tauhid kepada Allah dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu mesti tengok dalam kitab-kitab tasawuf yang dikata maknanya yang dipanggil sebagai kitab tasawuf seperti kitab Imam Al-Ghazali sekalipun akan menitik beratkan persoalan ini, berpegang mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi buku ni sebagaimana yang maklum, dari segi pengisian dia adalah ke arah tazkiyatun nafs, pemurnian jiwa, sebagaimana boleh kita lihat pada fihris dia tu, isi kandungan dia tu pada muka surat 103.
dengan terjemahan dia pada muka surat 105. Kita tengok secara umum apakah yang dibincangkan di dalam buku ini. Hari ni suara tak tahu macam mana pagi ni. Semalam dah rasa dah sikit, tapi jadi sembahyang solat sembahyang isyak tu okey pula. Pagi tadi turun daripada awal sebelum subuh lagi. Saya turun sebelum subuh lagi pergi tempat anak di Kuips tu, hantar laptop dia, ambil laptop dia yang rosak. Lepas pada tu terus datang ke sini lah. Jadi tengok rasa sudah kata pagi ni beli air asam jawa mineral limau tadi, rasa lega sikit. Jadi kalau kita tengok kepada isi kandungan fihris, pada muka surat 103 tu kita lihat al-mujib al-awwal tauhidullah wa ikhlasuddin lahu. Maknanya bertauhid kepada Allah dan mengikhlaskan ibadat kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yang kedua, prinsip yang kedua iaitu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini asas di dalam agama. Tak kira lah ilmu apa sekalipun, dia tak boleh lari daripada dua asas ini. Sama ada usuluddin, tauhid, akidah, tu mesti tak boleh lari dah. Fiqh, amalan-amalan, buat ibadat ke, buat muamalat ke apa ke, dia tak boleh lari juga daripada kedua-dua topik ini, tauhid dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam soal tazkiyatun nafs, pemurnian jiwa, yang dipanggil tasawuf pun mesti kena ikut cara sebagaimana, mesti tak boleh lari daripada tauhid kepada Allah dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tidak berpandukan kepada kedua-dua asas ini, maka dia boleh bawa kepada pelbagai perkara yang menyimpang, yang melencong, seperti syirik, amalan-amalan yang menganjum, yang membawa kepada syirik di atas namakan tasawuf lah, dan seumpamanya. Bila mana di dalam amalan tersebut tidak ada dua ni, tauhid dan juga mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, al-mujibus tsalitsu, prinsip yang ketiga iaitu takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun penting dalam apa jua perkara yang kita nak buat. Yang keempat, hifzul lisan, iaitu menjaga lidah. Prinsip yang keempat, menjaga lidah. Jaga lidah ni dalam semua aspek. Dalam tauhid pun kena jaga lidah. Silap sebut boleh membawa kepada kerosakan akidah. Jangan main-main. Begitu juga dalam bab fiqh ke, dalam bab tazkiyatun nafs ke, mesti kena jaga lidah. Prinsip yang kelima, al-firaru minal fitan, membebaskan diri dari fitnah. Maknanya ujian-ujian di dalam kehidupan ini. Yang ni pun suatu perkara yang dibincangkan dengan panjang lebar. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab tasawuf, kitab Imam Al-Ghazali ke, dia ada ni bincang panjang berkenaan dengan persoalan ini. Macam mana cara untuk mengelakkan diri daripada fitnah, daripada ujian di dalam kehidupan ini. Dan asas dia pun adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Prinsip yang keenam, al-mujibus sadisu, kathratud du'a, banyakkan berdoa, wal luju'u ila Allah, dan meminta tolong kepada Allah, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun dalam taqarrub, menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memang tak dapat tidak. Kena banyak berdoa, banyak kembali kepada dia. Bukan nak kembali kepada pokok lah, kepada kubur ke apa ke, tidak, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini asas juga di dalam persoalan tazkiyatun nafs, pemurnian jiwa. Di dalam tasawuf ini asas ni.
perkara-perkara yang dibahaskan oleh ulama-ulama yang dikenali sebagai ulama tasawuf. Sentiasa mana bukan sekadar qarib, bukan sekadar hampir, tetapi sentiasa bersama dengan Allah. Al-mujibus sabi'u, prinsip yang ketujuh, mulazamatut taubati wal istighfar, melazimi taubat dan istighfar, sentiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mujibus thaminu al-hadhru min al-ujbi wal ightirar, iaitu menjaga diri, memelihara diri, mana berwaspada daripada ujub dan ghurur, iaitu tertipu dengan diri sendiri. Al-mujibut tasi'u, prinsip yang kesembilan, tadhakkurul hisabi wal wuqufi baina yadayillahi azza wa jalla, mengingati hari perhitungan dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang ke-10, al-mujibul ashiru al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menyuruh perkara yang ma'ruf dan menegah daripada perkara mungkar. Jadi ini 10 prinsip yang dibincangkan di dalam buku ini. Jadi sebab tu kalau kita tengok daripada 10 prinsip tu, ia menjurus kepada memurnikan jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah seterusnya kita baca muqaddimah pengarang kitab ni. Bukan muqaddimah penterjemah. Tu tak apalah, tu baca sendiri, tengok sendiri. Ni muqaddimah kepada pengarang kitab, iaitu muqaddimah yang dibuat oleh Syekh Dr. Abdul Razak Al-Badr. Muka surat 10 tu. Muka surat 10. Dia buku ni dicetak dengan teks asal bahasa Arab dan juga teks terjemahan. Cuma silap dia sepatutnya teks Arab sebelah sini, teks Melayu sebelah sini, terjemahan dia. Jadi silap sewaktu masa bagi tahu kepada pihak pencetak tu, kita cerita maksud kita lain, dia faham lain. Saya bagi tahu dia, saya kata dia tanya nak kiri ke daripada kanan. Saya kata daripada kiri lah. Maksud daripada kiri itu ikut susunan Rumi, bukan susunan Jawi. Kalau Jawi kan buka daripada kanan. Dia pergi faham, letak hak Rumi sebelah kiri. Tu pula dah. Saya kata ikut susunan buku tulisan Rumi. Tu maknanya buka dari sebelah kiri. Dia pergi faham, letak hak Rumi sebelah kiri. Menyebabkan jadi hak teks asal dia ada sebelah sini, Arab, hak terjemahan sebelah sini. Jadi susahlah sikit nak tengok. Ada juga, dia tak lari tetap ada, tapi susah sikit untuk nak bandingkan terjemahan dengan teks asal. Kemudian dari segi terjemahan ni, terjemahan ini bukan berdasarkan kepada harfiah. Tu mana bukan berdasarkan kepada harfiah, iaitu perakata. Maknanya tidak kata satu kalimah terjemah satu kalimah, tidak. Dan juga diterjemahkan mengikut makna asal bagi sesuatu kalimah. Setengah-setengah tu tidak begitu. Walaupun banyak hak lagu tu banyak, tapi setengah-setengah tu dia terus pergi kepada maksud yang dikehendaki daripada keseluruhan sesuatu ayat itu. Sebab kalau kita nak buat dalam satu bentuk harfiah, makna dia hak asal, lepas tu maksud daripada yang dimaksudkan oleh pengarang kitab ni begini, itu jadi panjang sangat. Itu jadi terlalu panjang. Baik. Kita tengok mukaddimah kepada pengarang kitab ni, iaitu Dr. Abdul Razak Badar. Mukaddimah dia teks Arab dia hak mula-mulanya, iaitu pada muka surat 9. Kemudian terjemahan pada muka surat 10.
Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala abdillah wa rasulihi wa khalilihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Amma ba'd, fa innal 'abdal muwaffaq yajtahidu fi islahi nafsihi wa tazkiyatiha wa najatiha في الدنيا والآخرة من الشرور والمهالك، فهذا مطلب عظيم وغاية جليلة شمر إليها المؤمنون، وشغل بالهم التفكر في أمر نجاتهم والبحث عن الموجبات التي فيها فوزهم وسلامتهم، حتى إن هذا الهم ورد على خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الخلفاء الثلاثة الأوائل رضي الله عنهم. Maka sesungguhnya seorang hamba yang diberikan taufik, diberikan hidayatut taufiq, maknanya kemampuan untuk menepati apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, akan bersungguh-sungguh dalam memperbaiki dirinya. Jadi memperbaiki dirinya, iaitu islahun nafs, memperbaiki diri, memperelokkan diri, dan memperbaiki diri ni yang paling tepat. Tu yang paling tepat adalah dengan cara mengikut sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan juga oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana contoh yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Dan inilah yang dikemukakan oleh pengarang kitab ini di dalam buku ni. Jadi dalam soal islahun nafs, memperbaiki diri, menyucikan diri dan menyelamatkannya daripada keburukan dan kebinasaan di dunia dan di akhirat, dalam soal ni tidak ada cara yang paling utama, tidak ada cara yang paling tepat selain daripada yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Tak sebutlah wali bersama mana pun, wali kutub ke, wali abdal ke, apa jenis wali sekalipun, dia tidak boleh lari di dalam menterbiah diri ni, di dalam mengislahkan diri ni, tak boleh lari daripada cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah kadang-kadang sesetengah kalangan. Sesetengah kalangan bila kita cerita hak Nabi, kita kata Nabi tunjuk begini, dia lebih cenderung kepada apa yang ditunjukkan oleh syekh dia lah, oleh guru dia lah, dan sebagainya. Jangan kita boleh tengok cara zikir ke, cara beribadat ke, dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita pun pelik juga, hairan, tak tahu nak fikir. Kadang-kadang orang yang mendakwa beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendakwa nak ittiba'us sunnah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di dalam pengamalan mereka, di dalam pengamalan seharian mereka, kita tengok mereka lebih suka, mereka lebih cenderung kepada cara zikir dan sebagainya tidak menepati dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang-kadang tu kita pun tak tahulah macam mana. Duk zikir hu lah, lah. Tak tahu bagaimana. Dia pun tak faham apa dia berzikir. Dengan pelbagai falsafah digunakan untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh mereka, walaupun ianya langsung tidak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dalam perbincangan tazkiyatun nafs, pemurnian jiwa, ataupun yang umum di dalam masyarakat kita ni dipanggil tasawuf. Perbincangan berkenaan dengan tasawuf ni, tu dia dengan maksud untuk menyucikan jiwa, menyucikan diri.
Memperbaiki diri itu sebenarnya matlamat daripada golongan-golongan dakwaan dah. Dan sebenarnya kalau kita tengok apa yang terdapat dalam kitab Imam Al-Ghazali ke kalau yang selalu dijadikan rujukan oleh sesetengah kalangan itulah, ataupun Ibnu Atiyah Ibnu Atiyah Al-Sakandari dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab mereka, semuanya menjurus kepada pemurnian jiwa, kepada menyucikan diri, semua menjurus ke arah tu. Tetapi dalam dalam pengamalan tidak pula mereka nak ambil apa yang terdapat dalam kitab-kitab tu. Dalam kitab-kitab yang kita tahu daripada mana kalangan ulama-ulama hadis, seperti dalam Al-Adabul Mufrad, dalam kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi, semua tu menjurus ke arah tazkiyatun nafs, pemurnian jiwa, yang dipanggil tasawuf. Yang tu tak apalah, kita maklum semuanya asas dianya Quran. Mana kalau Imam Nawawi kan asas dianya mula-mula dalam Riyadhus Salihin tu dia kemukakan ayat-ayat Al-Quran di dalam setiap bab. Selepas daripada tu barulah hadis-hadis berkaitan dengan bab tersebut. Dan susunan dia pun taubat, ikhlas. Tu semua ke arah tu, ke arah pemurnian jiwa. Dan cara yang sama juga dibahaskan oleh seperti Imam Ghazali ke umpamanya, kita kata, dari segi susunan dia, dari segi isi dia. Cuma dalam isi kandungan kitab dia tu ada kekurangan. Ada yang mana benda tu sudah dijelaskan oleh ulama-ulama kita, oleh Al-Iraqi, oleh Murtadha Zabidi di dalam Ithaf As-Sadatil Muttaqin, dan Hafiz dan juga Hafiz Ibn Hajar, Imam An-Nawawi pun ada juga memberi kritikan terhadap apa yang terdapat di dalam kitab seperti Ihya Ulumuddin. Tapi dalam kitab tu, walaupun dia tidak kemukakan asalnya daripada Quran dan juga hadis, tapi isi dia ke arah tu juga. Cuma ada hadis-hadis palsu sikit sebanyak tu, itu kekurangan lah. Yang tu telah diperbetulkan oleh ulama-ulama kita. Cuma yang saya nak sebut di sini, sama ada cara yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali ataupun Imam An-Nawawi, ataupun Imam Al-Bukhari ke arah pemurnian jiwa ni, semua dia akan menjurus mengikut cara sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi SAW. Semua ke arah tu. Cuma beza dianya, Imam Nawawi dia buat mari ayat Quran patah hadis. Imam Ghazali dia tak buat mari lagu tu. Dia buat mari terus kesimpulan daripada kedua-duanya. Ada kesilapan yang tu kita akui. Terutama sekali di dalam mengemukakan hadis-hadis tu banyak yang dhaif dan ada juga yang palsu, termasuk di dalam Minhajul Abidin. Maknanya kedua-duanya faham tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa, islahun nafs, memperbaiki diri. Dia tak boleh lari daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tak boleh lari daripada kedua-duanya. Cuma ada kekurangan, ada kesilapan tu, yang tu kita pun maklum. Tu tak apa. Cuma di kalangan masyarakat kita khususnya, tu yang dalam dakwaan, bila kata tasawuf Imam Ghazali, bila kata tasawuf Imam Ghazali. Tapi dalam pengamalan tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Tu dia bawa pula cerita syekh tu, syekh ni, syekh tu wali boleh terbang lah apalah. Padahal benda tu tak ada pun. Imam Ghazali pun tak bawa benda tu. Jadi kalau dakwa ikut Imam Ghazali, ada ke Imam Ghazali bawa benda tu? Tak ada juga. Tak ada juga. As-Sakandari pun tak ada bawa juga. Jadi dakwaan mereka tu hanya semata-mata dakwaan, khususnya masyarakat di tempat kita ni. Kemudian dok bawa zikir-zikir yang langsung tidak ada kena-mengena daripada Nabi SAW. Sedangkan dalam soal memperbaiki diri ni, islahun nafs ni, sandaran paling utama adalah
Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam soal berkaitan dengan Imam Ghazali tu, kalau dia ada silap, Imam Nawawi kritik dalam Majmu' Syarahul Muhadzab ke, ataupun dalam syarah Sahih Muslim ke, begitu juga dengan ulama-ulama kita yang lain. Baik. Jadi memperbaiki diri, menyucikannya, menyelamatkannya daripada keburukan dan kebinasaan di dunia dan akhirat, maka ini adalah satu tuntutan yang agung dan matlamat yang besar yang sepatutnya orang-orang mukmin mempersiapkan diri kepadanya. Jadi orang yang diberikan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, dia akan sungguh-sungguh nak baiki semua ni, nak selamatkan diri dia daripada kebinasaan di dunia dan juga akhirat. Ini matlamat yang sangat-sangat penting yang mesti kita kena capai di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab orang mukmin yang sebenar dia tahu kehidupan kita ni bukan hanya di dunia, dan kehidupan kita ni bukan sia-sia begitu je di atas dunia, tidak. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan kira setiap apa yang kita laksanakan di dunia. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu menyangka bahawasanya kami ciptakan kamu ni sia-sia sahaja dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Kamu dah ingat kami ciptakan kamu saja-saja ke? Tu mana itu pernyataan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada orang-orang yang beriman. Jadi sebab tu pengarang kitab ni, Syekh Dr. Razak Badar ni, dia beri peringatan di dalam mukaddimah ni, dia beri peringatan. Maknanya membersihkan diri ni adalah satu tuntutan yang sangat-sangat penting, matlamat yang sangat-sangat besar yang sepatutnya kita orang beriman ni sentiasa mempersiapkan diri kepadanya. Sebab tadi kita ingat Allah Subhanahu wa taala sebut ciptaan kita ni bukan sia-sia. Berfikir tentang urusan keselamatan mereka, menyibukkan diri mereka dan meneliti prinsip-prinsip yang padanya terdapat kemenangan dan kesejahteraan mereka, sehingga perencanaan ini turut berlaku kepada umat yang paling baik selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu 3 khalifah yang terawal radhiyallahu anhum. Mana berfikir untuk keselamatan ni, untuk memperolehi kejayaan, kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat ni, juga merupakan perancangan dan rencana yang dilakukan oleh generasi awal Islam, iaitu sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Contoh dia. Jadi pengarang kitab ni Dr. Abdul Razak Badar dalam mukaddimah ni dia mari cerita Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu di dalam nak menjelaskan tentang keselamatan yang perlu kita usahakan untuk kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Fa'an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala baina ana jalisun fi dhilli utmin min al-atam marra alayya Umar radhiyallahu anhu. فسلم علي فلم أشعر أنه مر ولا سلم، فانطلق عمر رضي الله عنه حتى دخل على أبي بكر رضي الله عنه فقال ما يعجبك أني مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، وأقبل هو وأبو بكر في ولاية أبي بكر رضي الله عنه حتى سلم علي جميعا، ثم قال أبو بكر رضي الله عنه جاءني أخوك عمر فذكر أنه مر عليك فسلم فلم ترد عليه السلام، فما الذي حملك على ذلك؟ فقلت والله
ma sya'artu annaka mararta bi wala sallamta. Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu sadaqa Uthman wa qad shaghalaka an dhalika amrun faqultu ajal. Qala ma huwa. Kita baca teks asal hadis ni. Faqala Uthman radhiyallahu anhu tawaffallahu nabiyyahu qabla an nas'alahu an najati hadzal amri. Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu qad sa'altuhu an dhalik. Qala faqumtu ilayhi faqultu lahu bi abi anta wa ummi anta ahaqqu biha. Qala Abu Bakr qultu ya Rasulullah ma najatu hadzal amri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qabila minni al-kalimata allati 'aradtu ala 'ammi faraddaha 'alayya fahiya lahu najatun. Daripada Uthman radhiyallahu anhu, dia berkata, aku duduk di bayang salah satu daripada beberapa bangunan tinggi. Mana di apa naungan dah bayang. Jadi utum ni dia sama ada bangunan tinggi ataupun tembok-tembok. Mana dia duduk rehat bawah bayangan tembok-tembok tu ataupun bangunan yang tinggi. Lalu Umar radhiyallahu anhu melintasiku dan memberi salam, tetapi aku tidak menyedari bahawa beliau telah melepasiku dan memberi salam. Lalu Umar pergi sehingga masuk menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu berkata, apakah tidak mengherankan engkau? Aku lalu di hadapan Uthman lalu memberi salam kepadanya, tetapi dia tidak menjawab salamku. Maka dia dengan ditemani Abu Bakar radhiyallahu anhu di bawah kekuasaan Abu Bakar datang kepadaku. Lalu kedua-duanya memberi salam kepadaku. Kemudian Abu Bakar berkata, saudaramu Umar telah datang kepadaku lalu menyebutkan bahawa dia telah lalu di hadapanmu dan memberi salam kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab salamnya. Maka apakah yang mendorong engkau berbuat demikian? Maka aku berkata, demi Allah, aku tidak sedar bahawa engkau telah melepasiku dan memberi salam kepadaku. Berkata Abu Bakar, benar Uthman, ada perkara yang telah menyebutkan engkau dari itu. Lalu aku berkata, ya. Beliau berkata, apakah ia? Maka Uthman berkata, Allah Azza wa Jalla telah mewafatkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sebelum kita dapat menanyakan baginda tentang penyelesaian urusan agama ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku telah bertanyakan kepada baginda berkaitan dengannya. Dia berkata, aku berdiri di hadapannya lalu berkata kepadanya, kutebus engkau dengan ayah dan ibuku, engkau lebih berhak dengannya. Abu Bakar berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apakah penyelesaian urusan agama ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesiapa yang menerima daripadaku kalimah yang telah aku bentangkan kepada bapa saudaraku, lalu dia mengembalikan semula kepadaku, maka itulah penyelesaian baginya. Jadi kalau kita tengok kepada cerita ni, mana kisah daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dia duduk di bawah bayang Sayyidina Umar lalu bagi salam. Dia tak sedar. Tu. Lalu Sayyidina Umar pun pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ketika ini Sayyidina Abu Bakar adalah seorang khalifah. Lalu dia tanya Sayyidina Abu Bakar. Jadi mana dia cerita suatu kemusykilan. Maknanya cerita kepada Sayyidina Abu Bakar sesuatu yang menjadi kemusykilan kepada dia, menimbulkan kebingungan kepada dia lah. Sebab apa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ni tak jawab salamnya. Dia marah kepada aku ke?
Dia jadi timbul dah satu perasaan. Jadi cara Sayyidina Umar ni, mana bila timbul sesuatu perasaan yang tidak senang terhadap seseorang sahabat dia, kawan dia, dia mana tidak terus membuat satu keputusan yang buruk ke, pandangan yang buruk ke, ataupun dia pergi bawa mulut, pergi kata-kata cerita kepada orang lain ke, tidak dengan cara yang sedemikian. Dan kita pun tidak sepatutnya lagu ni lah. Lalu timbul sesuatu pandangan silap faham terhadap seseorang, kena cari orang yang boleh menyelesaikan silap faham tersebut. Jangan cari orang yang boleh menimbulkan masalah lagi. Tambah bara api pula, bakar pula dah. Ni nak boleh nyala ni sikit. Cucuh lah. Tu jangan cari hak lagu tu. Cari hak lagu tu kah, dia boleh menyakit lah. Tu. Jadi mana jangan jadi sebagai namam, pengadu domba. Tu pengadu domba yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman yang keras. Jadi bila pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, dia sebagai pemimpin yang bijak, pemimpin yang cerdik. Mana dia terus pergi untuk menyelesaikan perkara ni, pergi jumpa dengan Sayyidina Uthman, tanya betul-betul, tanya molek. Tu tidak kata, teruk Uthman ni, orang bagi salam pun tak jawab. Uish, teruk ni. Mana tidak lagu tu. Lalu nak buat satu tindakan yang lain, tidak. Tapi sebaliknya pergi jumpa sendiri dengan Uthman untuk mencari penyelesaian terhadap kekeliruan yang timbul tu. Jadi bila pergi jumpa dengan Sayyidina Uthman, tanya, Sayyidina Uthman pun kata, aku tak sedar. Jadi bila lagu tu, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar pun tanya, apa sebab lagu tu tak sedar nah. Orang lalu orang bagi salam pun tak sedar. Lalu Sayyidina Uthman pun cerita, dia sangat-sangat rungsing, bimbang dengan kelepasan di dalam kehidupan ini. Maknanya untuk maknanya penyelesaian terhadap urusan kehidupan agama ni, penyelesaian terhadap kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Tu dia bimbang terhadap perkara tersebut. Jadi najati hadzal amri, mana penyelesaian urusan ini. Apakah yang dimaksudkan dengan urusan ni? Jadi maksud yang difahami oleh kebanyakan ulama iaitu al-amru ma alaihi al-mu'minuna min ad-din. Urusan ni iaitu sesuatu yang menjadi kewajipan terhadap orang-orang mukmin daripada agama ini. Iaitu aku tidak sempat menanyakan tentang sesuatu yang boleh melepaskan seseorang mukmin daripada maknanya tanggungan yang berat, tanggungan agama yang berat ni, yang boleh menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam neraka. Mana tak sempat nak tanya sesuatu yang boleh melepaskan diri kita ni daripada neraka. Jadi itu maksud dianya. Ada juga yang mengatakan maksud an-najati hadzal amri iaitu bagaimana untuk menyelamatkan diri daripada tipu daya syaitan, kecintaan kepada dunia yang akan membawa kebinasaan kepada kehidupan seseorang di dunia dan juga di akhirat. Cuma timbul kemusykilan. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dia kata, dia sebut lagu ni, dia kata dia tak sempat tanya Nabi SAW tentang kelepasan perkara ni. Sedangkan dia sendiri meriwayatkan daripada Nabi SAW, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia yakin, dia tahu, dia berpegang bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Jadi dia sendiri ada meriwayatkan hadis tu.
hadis orang ucap, tahu, yakin tentang kalimah tersebut akan masuk syurga, bagaimana pula dia kata mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan tak sempat tanya perkara yang melepaskan diri daripada neraka. Sedangkan hadis tadi dia riwayatkan. Jadi bagaimana lagu tu? Cuma di kalangan ulama mana mereka mengatakan mungkin Sayyidina Uthman dia tidak terlintas terhadap hadis tersebut yang pernah diriwayatkan oleh dia, dan dia mana dia merasakan ada lagi sesuatu yang lain yang akan dapat menyelamatkan seseorang daripada api neraka. Tu mungkin ada lagi, tak sempat tanya betul-betul, maknanya fokus kepada soalan tu betul-betul. Fokus kepada soalan tentang keselamatan daripada api neraka. Hak tu betul-betul tu dia tidak sempat bertanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu pun cerita, aku dulu pun pernah telitah dah benda ni. Mana kita tengok Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu banyak dia ni terkedepan di kalangan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum berkenaan dengan persoalan-persoalan agama ni. Cepat dia, laju dia. Tu sesuailah kedudukan dia. Dipilih sebagai khalifah yang pertama, dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam ketika mana baginda dalam keadaan sakit. Sebab Abu Bakar ni maknanya dia terkedepan daripada sahabat-sahabat berbanding dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dalam persoalan-persoalan yang penting ini. Jadi Abu Bakar pun kata, aku tanya dah ni. Aku tanya dah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penyelesaian urusan agama ni, keselamatan di dalam kehidupan agama ni, urusan agama ni, iaitu sesiapa yang menerima daripadaku kalimah, iaitu kalimah syahadah tu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berikan kepada bapa saudara dia Abu Talib, lalu Abu Talib kembalikan semula kalimah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tak nak mengucapkan kalimah tersebut. Jadi kalimah itulah yang akan mendatangkan penyelesaian kepada kehidupan seseorang ini di dunia dan juga di akhirat. Mendatangkan penyelesaian keselamatan kepada seseorang di dalam kehidupan dunia dan juga di dalam kehidupan akhirat ini. Cuma berkaitan dengan kalimah tu, adakah semata-mata kalimah tu saja? Adakah semata-mata kalimah tu saja? Kalau semata-mata kalimah tu saja, orang kafir dulu, orang Arab dulu, Arab jahiliah dulu semua tahu pasal kalimah tu. Setakat nak ucap la ilaha illallah, dia pun mengaku tidak ada Tuhan selain Allah. Dia pun mengaku wala in sa'altahum khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tahu tanya mereka siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka pun akui itu adalah Allah. Kalau tanya siapakah yang mentadbirkan alam ni dan sebagainya, semua mereka mengakui itu adalah pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Semua tahu. Lepas tu semata-mata mengucap kalimah tersebut, orang bukan Islam kadang-kadang ucap juga. Buat main pula dah. Tu Cina, Buddha pun kadang-kadang kapung-kapung tu kak. La ilaha illallah. Mudah-mudah je. Tu. Jadi apakah semata-mata ucapan itu sahaja ataupun disusuli dengan sesuatu yang lain? Jadi itulah yang dibincangkan oleh pengarang kitab ini di dalam buku ni. Berkenaan dengan kalimah tersebut, apakah yang berkaitan dengan kalimah tersebut yang mesti menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Baik. Kita ni tunggu ke? Tunggu deh. Maka sesiapa yang meneliti kisah yang agung ini, dia akan mengetahui bahawa urusan kelepasan ini adalah urusan yang besar, sehingga ia menimbulkan kebimbangan dan menyibukkan keadaan orang-orang mukmin yang benar. Maka di sini Uthman radhiyallahu anhu, urusan penyelesaian ini telah mengkhawatirkannya
sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadanya, dan Uthman di dalam syurga. Dan kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam kepadanya tidak memudaratkan Uthman apa yang dia lakukan selepas ini. Jadi kalau kita tengok, kalau kita perhati betul-betul cerita ni, kita akan tengok urusan nak mendapat kelepasan di dalam kehidupan ini, kelepasan, keselamatan, kejayaan di dunia dan juga di akhirat ni adalah suatu urusan yang sangat-sangat besar. Sebenarnya satu urusan yang besar. Walaupun ramai di kalangan kita ni tidak menganggap ia suatu yang besar. Enteng, mudah-mudah. Tak ada bimbang, tak ada using apa, rasa dah beres dah. Oh, beres dah kita ni. Tunggu nak mati lah. Mati syurga. Seolah-olahnya lagu tu. Seolah-olahnya macam tu. Jadi kalau dari segi belajar, pandai dah semua. Semayang pandai dah. Puasa pandai dah. Quran dah habis dah. Cukup dah tu, apa lagi? Maknanya seolah-olah dengan ilmu yang ada, dengan apa yang dilakukan tu, sudah rasa cukup, sudah rasa tunggu nak mati dah. Beres dah sebenarnya, tunggu nak mati dah. Seolah-olahnya sedemikian. Sedangkan kita tengok Sayyidina Uthman, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, tidak sedemikian. Mereka sangat bimbang terhadap perkara ni. Sangat bimbang terhadap perkara yang akan dapat menyelamatkan mereka di dunia dan juga di akhirat. Sedangkan kalau kita nak tengok Sayyidina Uthman, dia dah dapat dah jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Uthmanu fil jannah. Dalam hadis 10 sahabat yang disebutkan sebagai ahli syurga tu, beres dah. Dah boleh sertifikat dah. Boleh CJ siap dah. Tunggu nak tunjuk depan Allah Ta'ala je. Ada jaminan dah. Nabi dah bagi jaminan dah. Tu. Lepas tu Nabi pun sebut ma dharra Uthman ma amila ba'da al-yawm. Apa yang Uthman lakukan selepas hari ni tidak akan memudaratkan dia. Tu maknanya selepas daripada hari. Tak apa tu, nanti kita sebut selepas ni. Jadi begitulah sikap sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Kita tengok dalam hadis bagaimana Sayyidina Abu Bakar mengeluh tentang hisab, apa yang akan dia nak hadapi Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Begitu juga sikap-sikap sahabat yang lain. Sebab tu kita tengok umpamanya di dalam hadis yang di dalam asar, kata-kata tabi'in yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih dia, iaitu dia petik kata-kata Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in. Ibnu Abi Mulaikah dia kata, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsihi. Aku jumpa 30 orang sahabat Nabi, dia kata. Ibnu Abi Mulaikah kata, semua mereka tu, 30 orang aku jumpa tu, semua takutkan nifak ke atas diri dia. Takut-takut, bimbang lagi, takut-takut dia ni betul ke beriman kepada Allah, betul ke beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sentiasa bimbang, sentiasa berfikir untuk memperbaiki diri dia, sentiasa fikir untuk memperbaharui iman dia, untuk memperbetulkan iman dia. Sentiasa fikir lagu tu sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Sedangkan mereka adalah golongan yang diberikan jaminan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radhu'an. Tapi kebimbangan tu sentiasa ada di dalam diri mereka. Tu. Jadi kalau sahabat tu setara tu, kita sepatutnya kena berlipat kali ganda lagi lah. Berlipat kali ganda lagi lah. Tidak duk galik, tidak duk seronok, tidak duk sedap. Tidak. Kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkenaan dengan cerita Hanzalah radhiyallahu anhu. Mana Hanzalah cerita pada suatu hari mana Hanzalah dia keluar daripada rumah dia, dia duk berteriak, bertepik.
Nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Hanzalah dah jadi munafik dah. Hanzalah dah jadi munafik dah. Dia duduk teriak lagu tu. Lalu bila mana lalu dekat rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar pun tanyalah, apa ni? Apa ni lagu ni ni? Tu, duk berteriak lagu ni ni. Tu. Lalu Hanzalah pun cerita kepada Abu Bakar. Kita duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar Nabi bercakap. Nabi berucap depan kita. Kita nampak macam syurga neraka duduk depan mata. Maknanya masuk dalam jiwa apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita balik rumah, kita balik rumah berada dengan isteri, dengan anak-anak, dengan cucu-cucu, berseronok dengan mereka. Lupa habis apa yang Nabi sebut tadi. Tak ingat dah apa yang Nabi sebut tadi, semua lupa. Jadi ya ke kita ni beriman kepada Nabi, ikut Nabi, betul-betul siapa di belakang Nabi lain, depan Nabi lain. Jadi munafik dah kita ni. Sayyidina Abu Bakar pun kata, ya juga, aku pun begitu juga. Tu. Lalu mereka berdua pun pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritahu nafaqa Hanzalah. Ni pun kata nafaqa Abu Bakar. Abu Bakar pun jadi munafik dah. Tu depan Nabi bukan main, nampak bila Nabi bercakap, nampak syurga neraka depan mata. Belakang Nabi langsung tak ingat apa dah. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar lagu tu, Nabi pun beri keterangan, menenangkan mereka dan mengatakan kalau ada sikap yang sedemikian di dalam diri mereka, maka mereka akan mendapat keselamatan. Mana jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teks Arab dia tu saya pun tak ingat lah. Tapi begitulah lebih kurang au kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi mana kita tengok sikap sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, sentiasa bimbang terhadap diri mereka. Tu fikir macam mana tentang kehidupan akhirat, macam mana tentang kehidupan akhirat. Itu yang menjadi kebimbangan mereka. Dunia tidak menjadi kebimbangan mereka. Dunia merupakan suatu perkara yang kecil di sisi mereka. Itu wali yang sebenar. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebimbangan ke atas mereka, tidak ada kerisauan di atas mereka, dan mereka tidak bersedih. Mereka itu orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak bimbang, tak risau tentang kehidupan dunia. Kehidupan dunia bukan merupakan kerisauan bagi mereka. Yang merisaukan mereka adalah kehidupan akhirat. Tapi walau bagaimanapun bukan bermakna mereka lupa teruh kepada dunia. Tidak. Mereka mengikut sebagaimana apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh. Carilah pada apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada engkau. Fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah. Cari apa? Cari negeri akhirat. Mana setiap apa yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita, utamakan negeri akhirat. Beri untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bahagianmu di dunia. Utamakan akhirat pun, jangan sampai melupakan kehidupan dunia. Keperluan-keperluan dunia pun kena ambil kira juga. Dan buat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepada engkau. Jadi mana inilah yang dipraktikkan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum di dalam kehidupan mereka, iaitu cari negeri akhirat di dalam keseluruhan kehidupan mereka. Baik.
Dan Nabi SAW kata kepada Sayyidina Uthman, ma dharra Uthman ma amila ba'dal yawm. Hal ini bila Nabi SAW kata kepada Sayyidina Uthman, iaitu ketika mana Nabi nak pergi ke Tabuk, mana tentera Islam nak pergi ke Tabuk. Tiba-tiba terdapat satu kumpulan tentera yang susah, golongan-golongan yang susah. Tu yang tak ada kelengkapan perang, tak ada. Dulu kelengkapan perang masing-masing sedia sendiri, bukan kerajaan yang sediakan. Tu. Jadi sehingga kumpulan tentera tu tak ada kelengkapan perang tu dinamakan Jaishul Usrah, tentera kepayahan, tentera susah. Tentera susah. Jadi Nabi SAW pun war-warkan, siapa nak melengkapkan tentera ni, tu nak beri kelengkapan senjata kepada kumpulan ni, kumpulan orang susah nak pergi berjihad tapi tak ada senjata. Lalu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu beri 1,000 dinar kepada Nabi SAW. Beri 1,000 dinar, letak atas riba Nabi. Disebutkan dalam setengah riwayat di atas haribaan Nabi SAW. Hadis ini dalam sini pun ada, dalam Sunan Tirmizi, dalam Musnad Ahmad dan juga dalam beberapa kitab yang lain. Jadi 1,000 dinar. 1,000 dinar ni kalau kita sekarang ni, kalau 1 dinar berapa? 1,000 lebih juga ni. 1 dinar tidak 1,000 lebih RM, ringgit Malaysia. Jadi kalau kita kata 1 dinar 1,000 ringgit, 10 dinar dah 10,000 ringgit. 100 dinar 100,000. Kalau 1,000 dinar 1,000,000. 1,000,000. Kita katalah kalau ikut kepada mana kiraan hak sekarang ni. Mana banyak lah. Banyak. Beri. Kalau kita kata beri 1,000,000. Ambil 1,000,000 ni. Beli senjata. Zaman tu senjatanya untuk mana keperluan peperangannya, unta, kuda, pedang dan sebagainya. Jadi bila dia beri kepada Nabi SAW sebanyak tu, maka Nabi pun kata, selepas ni apa sahaja yang dilakukan oleh Uthman tidak akan memudaratkan dia. Itu jaminan daripada Nabi SAW kepada Sayyidina Uthman. Dan jaminan lain yang Nabi bagi, seperti Nabi beri kepada tentera Badar, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Mana Allah Subhanahu wa taala kata kepada tentera Badar, buatlah apa yang kamu nak buat, kamu suka, kamu berasa nak buat, aku telah memberikan pengampunan kepada kamu. Maknanya itu jaminan yang besar. Dan khusus kepada Sayyidina Uthman pula, jaminan ni pula. Kalau nak kira tak, boleh 2 sertifikat ni cukup dah. Cukup dah. Lepas tu Uthman dalam syurga pula. Cukup dah, boleh dah nak berjalan David dada pun. Tak apa, aku ni ahli syurga. Aku buat apa-apa pun tak mudarat dah. Boleh dah kalau nak kira. Nak berjalan bokok dada pun tak ada apa dah. Kalau nak kiranya. Tapi tidak. Sikap sahabat-sahabat radhiyallahu anhum tidak sedemikian. Tu. Mereka tetap risau terhadap kehidupan mereka di akhirat. Baik. وجاء عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه كان في بيته وعند زوجه فبكى فسألته ما الذي أبكاك قال ذكرت قول الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فلا أدري أننجو منها أم لا.
Diriwayatkan daripada Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu bahawa ketika dia berada di rumahnya di sisi isterinya lalu dia menangis. Maka isterinya bertanya, apakah yang membuatkan engkau menangis? Dia berkata, aku teringat firman Allah Azza wa Jalla, dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya neraka. Yang demikian adalah satu perkara yang mesti berlaku yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim dengan kekufurannya dan maksiatnya tinggal berlutut di dalam neraka itu. Maka aku tidak tahu apakah aku akan selamat daripadanya ataupun tidak. Jadi ni kita tengok cerita Abdullah bin Rawahah pula, sahabat agung, sahabat besar. Mana dia sendiri pun bimbang baca ayat Quran, berkenaan dengan keselamatan daripada akhirat, daripada daripada keselamatan daripada neraka tu. Bimbang, baca tu bimbang, takut-takut dia sendiri tak selamat. فإذا كانت هذه حال السابقين الأولين من الصحابة في البحث عن موجبات النجاة في الدارين وهم قد بشروا بدخول الجنة فكيف الحال بمن بعدهم. Oleh itu, bila mana begini keadaan generasi dahulu yang awal dari kalangan sahabat membahaskan tentang prinsip-prinsip keselamatan di dua negeri, iaitu dunia dan akhirat, sedangkan mereka telah diberi berita gembira dengan memasuki syurga, lalu bagaimana keadaannya dengan orang-orang selepas mereka? Jadi kalau kita tengok keadaan sahabat-sahabat dulu, lagu ni keadaan dia, bimbang dia terhadap perkara-perkara yang boleh membawa keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Bimbang juga dia. Kalau sahabat lagu ni, orang yang telah dijamin syurga lagu ni, sepatutnya kita lebih lagi lah. Kita ni tak ada jaminan apa pun. Tak ada jaminan apa pun. Tak ada siapa pun jamin kita ni. Jadi kalau orang yang dijamin pun begitu keadaan dia, kita tak ada jaminan ni, sepatutnya kena lebih-lebih lagi. Bimbang, takut, risau. Tapi janganlah risau, siapa tak boleh buat kerja apa tu tak kena juga. Sahabat-sahabat walaupun dia risau, dia bimbang pun, tapi urusan-urusan kehidupan, urusan dunia pun tetap dilakukan oleh mereka. Tengok Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, banyak harta. Tapi bila diperlukan, bagi selalu. 1000 dinar, bagi selalu. Tu tak ada fikir-fikir apa. Sebab apa dia bagi selalu tu? Sebab dia dapat pelaburan itu akan mendatangkan keuntungan yang besar di hari akhirat kelak. Dia nampak tu. Macam kita, sebahagian daripada orang kita lerah laju nak melabur. Melabur apa? Melabur saham ke apa ke? Sebab apa? Sebab tengok keuntungan berapa peratus nak boleh selepas tahun, berapa peratus boleh, berapa peratus boleh, laju bagi selalu. Telefon, tak apa, aku nak bagi spend 50,000. Main-main je. Sebab apa? Sebab nampak keuntungan. Hak nak dapat selepas daripada tu. Yalah, kita pun duk berkawan juga dengan orang-orang ada duit. Kita dengar saja jelah. Bank ayak buka saham apa kat. Main-main, ni 50,000, tu 50,000. Tu main-main je. Sebab apa? Berani lagu tu. Sebab dia dapat keuntungan tu. Sahabat pun Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dia laju bagi tu sebab apa? Sebab dia dapat keuntungan tu. Keuntungan untuk melepaskan kehidupan dia di hari akhirat kelak daripada neraka. وهذه رسالة موجزة حصرت فيها على الإشارة إلى 10 أمور تعد من أبرز الأمور العظيمة التي تحصل بها النجاة للعبد. حري بكل مسلم أن يجتهد في تعلمها والعمل بها وسلوك مسالكها وتعليمها لمن يستطيع من أهله وإخوانه ليفوز بالنجاة في الدنيا ويوم القيامة.
wa yadhfar bis sa'adatil abadiyyah fi jannatin na'im fa inna da'watal ibad ila an-najati wa tamhid turuqiha wa at-tadhkir bimujibatiha hadyun qa'imun wa sunnatun madiyatun kama jaa fil Qur'an wa ya qaumi ma li ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar. Ini adalah salah satu risalah ringkas. Dia kata risalah ringkas. Dia buat ni rekah. Kalau nak kira prinsip yang membawa keselamatan di dunia dan juga di akhirat ni, ada lagi lain. Cuma dia buat ni ringkas 10 sahaja. Yang aku ingin kemukakan di dalamnya sebagai isyarat kepada 10 perkara yang dianggap sebagai perkara-perkara agung, yang paling penting yang boleh menghasilkan dengannya keselamatan bagi seseorang hamba. Selayaknya bagi setiap Muslim untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya dan beramal dengannya, merentasi perjalanannya dan mengajarkannya kepada sesiapa yang mampu dari kalangan keluarga dan sanak saudaranya untuk mencapai keselamatan di dunia dan di hari akhirat, dan memperolehi kebahagiaan yang abadi di syurga An-Na'im. Sesungguhnya dakwah hamba kepada keselamatannya, pengenalannya kepada jalan-jalannya, dan menyebutkan prinsip-prinsipnya adalah satu bimbingan yang lurus dan sunnah yang telah lalu semenjak dahulu kala, sebagaimana telah datang di dalam Al-Quran. Dan wahai kaumku, bagaimanakah ini aku menyerumu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeruku ke neraka. Jadi mana ini ringkasan, maknanya prinsip, mana risalah yang ringkas. Syekh Dr. Abdul Razak Badar ni kata risalah yang ringkas. Tapi walaupun risalah yang ringkas, dia mempunyai perkara-perkara yang sangat-sangat penting untuk kehidupan di akhirat. Yang mana dengan 10 perkara ni dia boleh menghasilkan keselamatan bagi setiap hamba. Jadi sebab tu kena betul-betul mengamati, betul-betul mendalami 10 prinsip ini untuk memperolehi keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Baik. Di dalam Al-Quran, mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ya qaumi mali, kaumku, aku ajak kamu kepada keselamatan, tapi kamu mengajak aku ke neraka. Jadi mana Syekh Dr. Razak Badar ambil ayat tu, nak ajak umat ni, nak ajak kita semua untuk memperolehi keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Dan itulah kerja yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalau kita tengok di dalam hadis, umpamanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perbandingan, innama mathali wa mathalun nas kamathali rajulin istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu ja'ala al-farasha wa hadhihi ad-dawab. Apa kita terjemah. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata perumpamaan aku dan juga manusia adalah seperti seorang menyalakan api. Periduk api. Bila api telah menyinari, api telah besar, kupu-kupu, kelkatu, serangga-serangga nak masuk dalam api itu. Dan dia mula menghalang. Orang ni duk sekat, duk halang daripada serangga tu masuk ke dalam api. Tetapi serangga-serangga tu mengalahkan dia, mereka masuk juga dalam api itu dengan bersesak-sesak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, fa ana akhudhum bihujazikum 'anin nar wa antum taqahhamuna fiha. Aku pegang ikat pinggang kamu, ikatan kain di pinggang kamu untuk menghalang kamu daripada masuk dalam neraka, tapi kamu bersungguh-sungguh, berpusu-pusu nak masuk juga ke dalam neraka.
Jadi mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perumpamaan bagaimana mana Nabi buat perumpamaan seorang menyalakan api. Kelkatu kupu-kupu mari duk serbu api. Nah, lepas tu ada orang yang menghalang, jangan masuk. Halau. Kelkatu tu daripada api. Tapi kelkatu tu nak masuk juga ke dalam api. Jadi begitulah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi halang kita umat dia ni daripada masuk dalam neraka. Nabi pegang ikat pinggang. Maknanya pegang sungguh-sungguh. Jangan. Bukan pegang kecil-kecil, sikit-sikit. Tak, pegang sungguh-sungguh. Tapi nak masuk juga ke dalam neraka. Nak masuk juga. Itu perumpamaan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan umatnya. Sikit lagi kita habis mukaddimah dia ni. Dan telah diungkapkan syair. Ma balu dinika tarda'an tudannisahu wa thawbuka ad-dahra marsulun min ad-danasi tarju an-najata wa lam tasluk masakilaha inna as-safinata la tajri 'ala al-yabasi. Mengapa agamamu engkau redha untuk mengotorinya, sedangkan pakaianmu sepanjang tahun dibasuh dari kotoran? Agama engkau tak kisah mana. Agama engkau kotor ke, maknanya tak elok ke, bertapung-tapung ke, tidak sempurna ke, engkau tak kisah. Engkau tak kisah. Nah, biarlah lebih-lebih kurang. Nah, tu kadang-kadang sembahyang pun lebih-lebih kurang. Betul tak betul, biar gilah. Tu kita tengok kadang-kadang sedih juga, tapi nak tegur pun kadang-kadang pasal tak berani. Tengok kadang-kadang dah berumur, dah tua dah deh. Semayang pun, rokok pun lagu tu. Rokok tu nak sepatutnya kena dipanggil 90 darjah deh. Ni 45. Nak sama dengan qiyam rokok. Tu kadang-kadang hak muda-muda pun ada, hak tua pun tengok ish. Jadi tak ambil berat. Tidak rasa nak memperbaiki, nak memperbetulkan ibadat dan sebagainya. Maknanya agama tu secara melepaskan batu di tangga sahaja. Jadi mana engkau redha agama dikotori, sedangkan pakaianmu sepanjang tahun dibasuh dari kotoran. Baju sentiasa duk basuh. Engkau mengharapkan kelepasan, tapi engkau tidak merentasi laluannya. Duk harap kelepasan, lepas daripada neraka, lepas daripada azab dan sebagainya, tapi tak ikut laluan dia, tak ikut cara dia. Inna safinata la tajri 'alal yabasi. Sesungguhnya kapal tidak berlayar di atas daratan. Tu buat kapal geruk atas darat. Mana boleh? Mana boleh? Jadi itu perumpamaan orang yang nak kelepasan di akhirat tapi tidak melalui jalan yang sepatutnya, tidak mengikuti sebagaimana cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah seorang yang ada perahu, ada kapal, ada bahtera tapi bergerak atas darat. Duk tolak atas darat. Baik. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan kepada hamba jalan keselamatan, telah membuka baginya pintu-pintunya keselamatan, telah memberitahunya jalan-jalan memperolehi kebahagiaan, memberikannya sebab-sebabnya dan memperingatkannya tentang balasan maksiatnya, dan menjadikan dirinya sebagai saksi ke atas dirinya sendiri dan yang lain tentang nasib malangnya dan akibatnya. Jadi mana Allah Ta'ala dah jelaskan, buka dah pintu-pintu keselamatan. Allah Ta'ala buka dah jalan nak dapat bahagia begini, jalan nak dapat bahagia begini, sebab-sebab dia begini, ini jalan maksiat, balasan dia begini. Cerita dah. Itu atas kita, masing-masing kita, sama ada nak ambil ataupun tidak nak ambil. Wa qad ahsana al-qailu wa hasratahu taqaddal umru wa saramat sa'atuhu baina dhullil ajzi wal kasali wal qawm qad akhadhu darbat najati wa qad saru ila al matlab al a'la ala mahli wa sallallahu wa sallama
wa baraka wa an'ama ala 'abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alangkah cantiknya ungkapan pengungkap, orang yang mengungkapkan, aduhai ruginya telah berlalu umur dan berlepas pergi waktu-waktunya di antara kehinaan, lemah dan malas. Kaum itu telah mengambil jalan keselamatan dan telah bergerak ke arah matlamat yang paling tinggi secara beransur-ansur. Jadi rugi sangat. Rugi sangat. Tu. Umur sentiasa berlalu. Umur tak tunggu kita. Tak ada beri umur ni. Tak ada beri. Dia pergi. Berlalu sehari semakin tua. Tu. Berpergi tu di antara kehinaan, lemah dan malas. Antara dua tu. Tu maknanya pergi dengan kelemahan dan kemalasan, membawa kehinaan. Sedangkan kaum itu telah pergi dah. Hak mana selamat dah. Pergi sahabat-sahabat radhiyallahu anhum selamat dah. Tabi'in selamat dah. Imam-imam kita selamat dah. Tu bergerak dah ke arah matlamat paling tinggi. Tapi kita masih lagi membiarkan umur berlalu begitu sahaja. Jadi sebab tu orang Arab dia kata al-waqtu kas-sayf in lam taqta'hu yaqta'ka. Waktu tu serupa dengan pedang. Tu. Kalau engkau tak potong dia, dia potong engkau. Jadi balik cepat. Kalau kita sempat potong masa, boleh kita. Kalau kita lambat, masa kerak kita, rugi saja kita. Baik. Kemudian wasallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi itu perbincangan kita muqaddimah kepada buku ni, buku 10 prinsip keselamatan karangan Dr. Abdul Razak Al-Badr. Jadi insyaAllah maknanya sambungan masuk prinsip yang pertama dan prinsip-prinsip yang seterusnya tu insyaAllah kita bertemu pula dalam pertemuan kita yang akan datang insyaAllah. Cuma berkaitan dengan hak Syiah tu rasanya kita tangguh dululah. InsyaAllah kalau saya mari akan datang bulan depan lah. Kalau hari ni pula kebetulan sebab tadinya tak bawa laptop tu, malah bawa dua. Sebab tadi bawa pergi ke Perlis tu bawa laptop baru beli untuk anak. Lepas tu bawa balik pula laptop dia lama rosak tu bawa balik. Ada dua, malah nak bawa kata dua-dua. Nak kandang, jadi tu tak bawa tu. Jadi hak sedaknya kalau kita nak bincang pasal risalah tu, yang sedaknya kalau kita boleh tunjuk, kita cerita, ni, tengok video dia, tengok ni, tu insyaAllah bagus, lebih jelera lagi, tu lebih seronok, lebih masuk lagi apa yang kita nak bincangkan tu insyaAllah. Tambah-tambah hari ni pun tak tahu macam mana suara ni, jadi tak ada suara pula. Jadi mudah-mudahan pertemuan singkat kita pada malam ini mendatangkan kebaikan yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi panduan kepada kita di dalam mengharungi kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat ini. Wallahu a'lam. Ada soalan ke apa ke? Kalau tak ada apa-apa kira tutup kita. Tak apa, kita tangguh dulu kuliah kita pada malam ni. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.